Baik, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Hari ini kita masuk bab baru, iaitu bab 6, persamaan linear. Jadi hari ini kita nak belajar apa itu persamaan linear. Sebelum saya teruskan, ingin saya mengimbas kembali bab 5, iaitu ungkapan algebra. Sebab ungkapan algebra dia ada kaitan dengan bab 6 ini, bab persamaan linear. Baik, sebelum ni kita dah belajar tentang sebutan. Sebutan. Apa maksud sebutan? Sebutan ini dia boleh mewakili nombor. Contohnya 2, 5, 7, negatif 10. Ini semua nombor-nombor ni kita boleh sebut dia sebagai sebutan. Ataupun sebutan boleh diwakili oleh pemboleh ubah. Contohnya X, Y, A, P dan lain-lain lagi. Nombor pun ada banyak lagi nombor. Bila nombor, kita kenal dia sebagai sebutan. Ataupun pemboleh ubah X ke Y, A, P, K ke apa-apa jenis huruf, kita sebut sebagai sebutan. Ataupun sebutan ini dia boleh diwakili oleh gabungan nombor dan pemboleh ubah. Contohnya 3X. Ini sebutan. 5PQ. Ini pun sebutan. Negatif 3K kuasa 2. Ini pun sebutan. Sebutan. Ini pun sebutan. So semua ni sebutan lah. Baik, selepas sebutan, kita ada satu lagi term namanya ungkapan. Apa maksud ungkapan ini? Ungkapan ini ialah hasil gabungan dari dua ataupun lebih sebutan. Contohnya, saya ambil 2 dengan Y ni, saya gabungkan dia. 2 tambah Y. Ini kita panggil dia ungkapan. Ataupun contoh yang lain, saya gabungkan 7 dengan 5PQ. 5PQ tambah 7. Ini ungkapan. Kalau dia asing macam ni, 7 saja, itu sebutan. Selain pada itu, contohnya ungkapan 3X. Saya ambil yang ini, 3X tambah tolak dengan 3K kuasa 2. Ini pun kita namakan dia sebagai ungkapan. So kamu kena fahamlah apa itu sebutan, apa itu ungkapan. Baik. So hari ini kita akan belajar bab 6, persamaan linear. So apa kaitan dia persamaan dengan ungkapan dan sebutan ni? Baik. Mari kita tengok. Saya padam ini dulu. Aktiviti penerokaan 1. Mengenal ungkapan dan persamaan algebra. So maksudnya sini kita ada 2 kelas, iaitu ungkapan di sebelah sini. Saya asingkan dia lah, saya buat kolom. Sini ungkapan, sebelah kanan persamaan. Kita nak kenal mana satu ungkapan, mana satu persamaan. Dia bagi sini ada 10 jenis. 1, 2, 3, ada 10 kotak. So di sini kamu kena tengok sini. Persamaan. Persamaan. Dia berasal dari perkataan sama. Sama maksud dia macam ni, sama dengan. So inilah clue dia. Kalau kita nak kenal persamaan, dia mesti ada tanda sama dengan. Kalau tidak ada tanda sama dengan, kita anggap dia sebagai
ungkapan. Okey. Baik. Yang pertama sini 7H tambah 2. Okey. Bila kita tengok sini 7H tambah 2, dia tidak ada simbol sama dengan. Bila tidak ada tanda simbol sama dengan, so dia dalam kategori ungkapan. So tulis di sini 7H tambah 2. So 7H tambah 2 ni adalah ungkapan. Selesai. Okey, yang kedua, X tambah 5 sama dengan 8. So ada simbol sama dengan. Bila ada simbol dengan, kita kenali dia sebagai persamaan. Jadi X tambah 5 sama dengan 8. Macam tu kita nak bezakan antara ungkapan dan persamaan. Okey. Okey, yang ketiga, Y per 2 tolak 10 sama dengan 1. So ada simbol sama dengan. So dia masuk dalam kategori persamaan. Y per 2 tolak 10 sama dengan 1. Yang ini pun senang saja. Kita tengok bila ada tanda sama dengan, maka dia adalah persamaan. K kuasa 2 tambah 1 sama dengan 6 adalah persamaan. 6P tambah 4Q sama dengan 9 pun juga persamaan sebab ada simbol sama dengan. Kemudian yang bawah sini, ini pun ada sama dengan. Okey, bila sama dengan, dia kategori persamaan. Okey. Ini saya salin baliklah. X tolak 2Y per 3 sama dengan 7. 3N tambah 1 sama dengan 6N. So, semua ini adalah persamaan. Okey, ungkapan yang selebihnya yang tidak ada simbol sama dengan. Okey. Pula 4 3H. Okey, sorry. 3H ini tergolong dalam persamaan. 3H tolak 1 sama dengan 5. Okey. Yang ini X tambah 2X. Okey. So itulah macam mana kita nak kenal ungkapan dan persamaan. Okey. Bila kita dah tahu beza yang mana satu persamaan, yang mana satu ungkapan, sekarang kita nak tengok adakah persamaan itu linear atau bukan. Okey. Bila kita dah asingkan ungkapan dengan persamaan ni, kita tengok pada persamaan. Dalam banyak-banyak persamaan ini, yang mana dikatakan persamaan linear. Okey. Baik. Kalau kita tengok apa yang kita dah kumpul di sini, okey. Persamaan linear ni bermaksud kalau kata umum dia ialah lurus. Okey. So dalam matematik ini, linear ni bermaksud kuasa pemboleh ubah ialah 1. Itu maksud linear. Okey. Apa maksud linear? Linear ialah kuasa bagi pemboleh ubah itu ialah 1. Okey. Yang ini saya boleh padam lah. Okey. Sebab kita tak mau tengok dah ungkapan. Kita nak tengok persamaan. Okey. Okey, baik. Ini saya padam. Okey. Sekejap. Okey, sekarang kita nak tengok. Okey, tengok sini ya. Persamaan. Okey. Saya nak pilih yang mana persamaan linear. Okey, ini semua persamaan. Okey. Dia dah bercampur dah, linear dengan bukan linear. Sekarang saya nak pilih yang linear saja. Yang linear sahaja. Persamaan linear. Okey. Saya nak cari persamaan linear sahaja. Okey. So persamaan linear, kuasa pemboleh ubah mestilah 1.
bukan 2 atau bukan selain daripada 1. Dia mesti kuasa pemboleh ubah 1. Baik, kita tengok yang pertama dulu. X tambah 5 sama dengan 8. Okey, X tambah 5 sama dengan 8. Ini ialah persamaan. Tetapi adakah dia persamaan linear? So, bila saya nak tahu dia persamaan linear atau bukan, saya kena tengok. Okey, saya tukar color sini ya. Sekejap ya. Saya ambil color biru lah, hijau lah. Okey, saya kena tengok yang ini, bahagian X ini. Ini X ini ialah pemboleh ubah. Pemboleh ubah mesti kuasa 1. So, X ini kuasa dia sini adalah 1. Bila kuasa 1, kita tak perlu tulis. Okey. So, bila dia kuasa 1, pemboleh ubah dia kuasa 1, maka ini X tambah 5 ini adalah X tambah 5 sama dengan 8 ini adalah persamaan linear. Okey. So, yang ini persamaan linear lah. Sebab X dia ialah kuasa 1. Pemboleh ubah dia ialah kuasa 1. Okey. Yang kedua, Y per 2. Okey. Y per 2 tolak 10 sama dengan 1. Ini kita sudah tahu dia persamaan. Tapi kita nak tentukan dia linear atau tak linear. Kita tengok dekat dia punya pemboleh ubah. So, pemboleh ubah ini ialah kuasa berapa sini? Dia tak tulis apa. So, bila dia tak tulis apa, dia kuasa 1. Jadi, ini adalah persamaan linear. Okey. Baik. Yang ini, K kuasa 2 tambah 1 sama dengan 6. Tengok dia punya pemboleh ubah. Ada kuasa berapa? Kuasa 2. Linear dia perlukan kuasa 1 sahaja. So, ini kuasa 2. Saya tak boleh masuk ini dalam persamaan linear sebab dia sudah kuasa 2. Okey, pemboleh ubah sudah kuasa 2. Bila kuasa 2, dia bukan linear. Okey, saya harap kamu fahamlah. Okey. Baik, yang seterusnya 6P tambah 4Q sama dengan 9. Tengok pemboleh ubah. P ini kuasa dia 1. Bila tak tulis number, dia ialah kuasa 1. Q pun kuasa 1. Jadi, pemboleh ubah ni kuasa 1. Pemboleh ubah Q pun kuasa 1. Jadi, dia adalah linear. Okey, so 6P tambah 4Q sama dengan 9, persamaan linear. Okey. Seterusnya, tengok pemboleh ubah X, kuasa dia ialah kuasa 1. Okey. Y, kuasa dia 1 juga. Jadi, dia adalah persamaan linear. Okey. Tengok pula ini 3N. Okey, tengok N. N kuasa dia 1. Sini N pun kuasa 1. Jadi dia juga linear. 3N tambah 1 sama dengan 6N. Ini pun linear. Ini linear. Ini H kuasa 1. K ni pun kuasa 1. Jadi ini pun linear. Okey. Kuasa 1 linear. So, kita dah belajar tadi macam mana nak bezakan ungkapan dan juga persamaan. Okey. So, bila kita dah kenal apa itu ungkapan dan perbezaan, ungkapan dan persamaan, kemudian kita tengok persamaan itu linear atau bukan. Okey, so macam mana kita nak tengok linear atau bukan? Kita kena tengok pada kuasa pemboleh ubah. Okey.
kuasa pemboleh ubah dia ialah mesti 1. Okey, tak boleh nombor lain. Okey, baik. Kita lihat yang seterusnya. Okey, latih diri 6.1a. Terangkan sama ada persamaan yang berikut ialah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah atau bukan. Okey. Tadi kita hanya kenal persamaan linear sahaja. Okey. Tadi kita tengok persamaan linear. Okey, saya lupa satu lagi. Bila kita dah kenal persamaan linear, kita nak tahu dia sama ada dia ada satu pemboleh ubah atau bukan. Okey. So dia kena ada tapisan lagi. Okey. Dia kena ada tapisan lagi. Mula-mula kita cari yang mana persamaan. Kemudian kita cari, kita filter lagi, kita tapis lagi, kita cari persamaan linear. Selesai persamaan linear, kita cari persamaan. Okey, nampak tak sini? Persamaan linear satu pemboleh ubah. Okey. Kita nak pilih dari sini. Okey. Ini semua persamaan linear. Tapi saya nak persamaan linear satu. Tengok sini perkataan satu. Satu pemboleh ubah sahaja. Okey. So mana di sini yang saya nak pilih satu pemboleh ubah saja? Okey, tengok yang pertama sini. X tambah 5 sama dengan 8. Ada berapa pemboleh ubah? Ada satu saja pemboleh ubah, iaitu X. Jadi saya boleh pilih ini. X tambah 5 sama dengan 8 ialah persamaan linear satu pemboleh ubah. Kenapa satu? Ada satu saja X ini. Okey. Okey. Yang kedua, Y per 2 tolak 10 sama dengan 1. Tengok pemboleh ubah. Ada berapa pemboleh ubah? Ada satu saja, iaitu Y. Jadi saya pun boleh pilih yang ini. Y per 2 tolak 10 sama dengan 1. Okey. Baik, yang ini walaupun dia linear, tetapi dia ada P dan Q. Berbeza kan? Lain kan? Tak sama. P dan Q. So ada dua pemboleh ubah. Saya nak satu saja pemboleh ubah. So yang ini tak boleh pilih lah. So ini saya tak boleh pilih lah untuk yang atas ni. Okey. Walaupun dia persamaan linear, okey, tapi saya tak boleh tulis di sini sebab di sini saya hanya mahu persamaan linear satu pemboleh ubah. Sini ada dua. So saya tak boleh pilih ni. Okey, yang seterusnya, X tolak 2Y per 3 sama dengan 7. Walaupun dia linear, tetapi dia linear dua pemboleh ubah sebab ada X dan Y. Pun saya tak boleh masuk dalam sini. Okey. Baik, yang ini 3N tambah 1 sama dengan 6N. Okey. Sini pemboleh ubah N. Sini juga pemboleh ubah N. Walaupun dia ada dua tempat yang berbeza, tetapi dia adalah pemboleh ubah yang sama, iaitu N. Jadi pemboleh ubah dia dikira sebagai satu pemboleh ubah. Yang ni saya boleh masuk di sini. 3N tambah 1 sama dengan 6N. Ini persamaan linear satu pemboleh ubah. Walaupun sini N, tempat yang berbeza, tetapi dia masih lagi pemboleh ubah yang satu. Yang samalah. Jadi dia kira sebagai satu pemboleh ubah saja. Kalau yang ini H, sini ada K. So sini dua pemboleh ubah. Ada H, ada K. So saya tak boleh masuk dalam ni. So yang ada di sini hanya 3 saja persamaan linear satu pemboleh ubah. Okey. Selain daripada itu bukanlah. Okey. Baik, sekarang kita tengok yang latih diri. Baik. Kalau kita tengok keempat-empat soalan ini, okey, ini merupakan semua persamaan sebab ada simbol sama dengan. So
keempat-empat ini ialah persamaan. Okey. Baik. Untuk A ni, dia persamaan linear atau bukan. Kita nak tengok dulu dia linear atau bukan. Okey. So M sini kuasa dia ialah 1. Jadi yang soalan A ni ialah persamaan linear. Okey. Baik. Okey. Kita nak tengok dulu linear atau bukan dulu ya. Okey. 3P ada kurungan sini. Okey, so kita kena keluarkan dia lah. Kita kena darab dia dulu. Ini dalam bab 5, bab ungkapan. Okey, so kita kena keluarkan dulu. Kita kena darab 3 darab P, 3P. 3 darab negatif 2, jadi negatif 6 sama dengan negatif 7. Okey, so kita tengok pemboleh ubah dia kuasa 1. Jadi dia persamaan linear. Persamaan linear. Okey, untuk C ni pula X kuasa 1, Y kuasa 1. Jadi pun dia juga persamaan linear. Okey, untuk D K kuasa 2. Ini K kuasa 1, ni K kuasa 2. Jadi dia bukan persamaan linear. Dia bukan linear. Kenapa bukan? Sebab dia ada kuasa 2 sini. Okey, yang lain semua kuasa 1. Ni kuasa 1, ni kuasa 1. Okey, so soalan dia tanya, terangkan sama ada persamaan berikut ialah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, yang ini kita baru kenal linear atau bukan linear saja. Okey, so yang terakhir, step yang terakhir kita nak kenal. Ini tak payah tengok dah, ini tak payah cek sebab dia, kita tak payah nak uji dia sebab dia bukan persamaan linear. So tak payah lah. Okey, ini sudah tertentu bukan persamaan linear satu pemboleh ubah. Okey, sebab mula-mula lagi dia sudah salah. Sebab mula-mula lagi dia bukan persamaan linear. Okey. Baik. Sekarang yang kita nak cari ialah satu pemboleh ubah. Sini ada berapa pemboleh ubah? Sini ada satu saja pemboleh ubah, iaitu M. Satu pemboleh ubah. Ini 3P tolak 6 sama dengan negatif 7. Juga satu pemboleh ubah, iaitu P. Satu pemboleh ubah. Okey. Yang ini X dengan Y. Ada berapa pemboleh ubah? 2. 2 pemboleh ubah. Okey. So jawapan dia apa? Yang A ni ialah kita gabungkan semualah. Okey. Persamaan linear satu pemboleh ubah. Ni persamaan linear satu pemboleh ubah. Okey. Untuk soalan B sama juga, persamaan linear satu pemboleh ubah. Okey. Yang ini persamaan linear satu pemboleh ubah atau bukan? Bukanlah. Sebab apa bukan? Sebab dia ada dua pemboleh ubah. Okey. Ada X dengan Y. So jawapan dia macam inilah. Bukan. Ni. Yang D pun samalah. Bukan. Bukan apa? Bukan persamaan linear satu pemboleh ubah. Nak tulis panjang boleh. Bukan
bukan persamaan linear satu pun boleh ubah. Bukan persamaan linear satu pun boleh ubah. Okey, atau nak secara ringkas bukan pun boleh jugalah diterima. Okey, yang penting kamu faham. Okey. Baik. So itu macam mana kita nak kenal persamaan linear satu pun boleh ubah. Okey. Baik, seterusnya. Ni kita nak bincang sikit. Bincangkan sama ada persamaan yang berikut merupakan persamaan linear dalam satu pun boleh ubah atau bukan. Okey. Yang pertama, A ni. X sama dengan kosong. Pertama sekali kita nak tengok dia persamaan linear atau bukan. Okey. Mula-mula sekali dia persamaan linear. Sebab apa dia persamaan linear? Sebab X ini kuasa 1. Okey. Berapa pun boleh ubah ada di sini? Satu saja, iaitu X. Jadi ini adalah persamaan linear satu pun boleh ubah. Okey, selesai. So ini persamaan linear satu pun boleh ubah. B, 1 per X tambah 2 sama dengan 6. Okey. Kita nak tengok dia linear atau bukan. Yang ini bukan linear. Sebab apa bukan linear? Sebab pemboleh ubah ini berada di bawah. Bila dia berada di bawah, kuasa dia bukan lagi, walaupun sini kita nampak satu, bila kita susun dia di atas, dia akan jadi macam ini. X kuasa negatif 1 tambah 2 sama dengan 6. Okey, bila kita susun dia di atas, dia jadi negatif, kuasa negatif 1. So selain daripada kuasa 1, dia bukan persamaan linear. So ini bukan persamaan linear. Okey. So pemboleh ubah dia mesti ada di atas. Okey, tak boleh ada di bawah untuk persamaan linear. Kalau kamu tengok macam ni, 1 per Y sama dengan 5 Y ke apa ke. Okey. So ini bukan persamaan linear sebab ada bawah sini. Okey. Baik. C, X kurungan X tolak 1 sama dengan 9. Jadi bila ada kurungan ni, macam kita belajar sebelum ini, ungkapan algebra, kita kena darab di dalam kurungan ini. Okey. Bergantunglah ada berapa dalam sini, kamu kena darab. Kalau sini ada 2 sebutan kan, so kena darab 2 kali lah. Okey. So pertama sekali X darab dengan X, jadi X kuasa 2. Kemudian yang kedua, X darab dengan negatif 1. Dia akan jadi negatif X sama dengan 9. Okey. Baik, kita tengok pemboleh ubah kuasa 2. Bila sudah kuasa 2, dia bukan persamaan linear lah. Bukan persamaan linear. Nak sambung pun boleh. Bukan persamaan linear satu pun boleh ubah pun boleh. Nak jawab pendek pun tak apa juga. Bukan persamaan linear. Okey. Persamaan linear dia mesti kuasa 1. Okey. Yang ini kuasa persamaan linear satu pun boleh ubah saja. Ada X saja. Okey. Okey, kalau macam X tambah Y, dia persamaan linear. Persamaan linear. Tapi bukan satu pun boleh ubah. Sebab apa bukan satu pun boleh ubah? Sebab ada 2 X, Y. So kita nak pilih yang satu macam ini, baru boleh pilih satu pun boleh ubah. Okey. Baik. Seterusnya. Okay, bagaimanakah anda membentuk persamaan linear berdasarkan situasi yang diberi dan sebaliknya? Okey, dia bagi satu situasi, kita tulis balik persamaan linear. Kita kena bentuk sendiri. Okey,
Macam mana nak bentuk, kita kena faham lah. Kita kena mahir bahasa Melayu. Okey, bahasa Malaysia. Okey. Contoh 2. Bentukkan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah bagi setiap yang berikut. Okey, so bila kita pilih pemboleh ubah tu, selalunya kita pilih yang ada kaitan. Okey. Okey. So ada kaitan dengan situasi itu. Okey. Baik, kita tengok contoh A ni. Satu nombor. Satu nombor, bukan nombor satu. Nombor satu macam ni. Ini nombor satu. Nombor satu yang ini. Kalau satu nombor ataupun dia tanya suatu nombor. Ini ialah pemboleh ubah. Apa maksud pemboleh ubah? Dia boleh jadi X, boleh jadi P, boleh jadi apa-apa number, apa-apa huruf kita nak letak, Q ke, R ke, S ke. So suatu nombor, kita tak tahu nombor tu, so kita anggap dia sebagai pemboleh ubah. Kalau nombor satu, dia ada nombor satu. Kena faham maksud dia. Okay. So satu nombor, kita pun tak tahu nombor apa, ditolak dengan 8, bakinya ialah 2. Okay. So kita pilihlah apa-apa pemboleh ubah yang kita nak pakai. Okey, nak pakai X boleh, nak pakai P pun boleh, nak pakai apa-apa huruf saja yang kita mahu. Okey, satu nombor. Okey, katakan nombor ni saya pilih N. Okey, ditolak dengan 8. N ini ditolak dengan 8, bakinya ialah 2. So bakinya ialah 2. Itu cara kita nak tulis, bentukkan persamaan linear. Ini persamaan linear satu pemboleh ubah lah, sebab kuasa dia satu saja sini. Okey. Dan pemboleh ubah dia satu saja. Okey. Okey, B. Peci membeli 5 batang pen. Okey. Pen dia beli 5 dengan harga Y sen. Okey. Contohnya dia beli 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini semua pen lah. Okey. Pen ini 5 ni berharga, membeli 5 batang pen dengan harga Y sen sebatang. Maksudnya satu batang ini Y sen. Ini Y sen. Ini Y sen. Y sen. Tak tahu berapa sen. Mungkin 80 sen, kita tak tahu. Sebab tu dia letak pemboleh ubah Y. Okey. Kemudian sebuah buku tulisan berharga RM3. Contohnya ada buku sini. Okey. Buku tulisan lah. Okey. Harga dia berapa? Harga dia RM3. Ini Y sen. Okey. Jumlah ni pen dan juga buku ni berjumlah RM7. Okey. So pen ini ada 5. Setiap sebatang ini Y sen. Okey. Kemudian buku tulisan RM3. Okey. Satu batang Y sen. Kalau 2 batang, 2 darab Y lah. 2Y. 3 batang, 3 darab Y. So kita kena tukarkan ringgit ini. Okey. Tukarkan dia dalam sen. Okey. Sebab ini pemboleh ubah ni dalam sen. So kita kena tukar dia dalam sen. Dia akan jadi RM300 sen. Okey. RM7 ni pun tukar dia jadi dalam sen. 700 sen. So 300 sen bersamaan dengan RM3. 700 sen bersamaan dengan RM7. Ini Y sen. Okey. So 5 darab Y, 5Y tambah dengan 300 sama dengan 700.
Okey, itu macam mana kita nak membentuk persamaan linear. Okey. Baik. Seterusnya kita tengok. Okey, kali ini dia bagi persamaan linear, kita nak tulis balik cerita dia ataupun kita nak tulis balik situasi. Okey. Tulis penyataan atau situasi yang bagi setiap persamaan yang berikut. Okey. So untuk A ni 2x tambah 5 sama dengan 19 dengan keadaan x ialah suatu nombor. Okey, x ini ialah pemboleh ubah. So macam mana kita nak tulis, bagaimana kita nak tulis ayat dia? 2 ini 2 kali ataupun darab. Okey. 2 darab dengan suatu nombor, okey, ditambah dengan 5 ditambah dengan 5, hasilnya sama dengan ialah 19. Itu macam mana kita tulis. Cara kita tulis 2 darab dengan suatu nombor kemudian ditambah dengan 5, hasilnya ialah 9. Okey. Okey, soalan yang kedua, soalan B, y tolak 2 sama dengan 8 dengan keadaan y ialah umur Rajis sekarang. Okey. So, Rajis berumur 8 tahun pada 2 tahun yang lepas. 8 ini ialah umur dia yang 2 tahun yang lepas. Y ini umur sekarang. Okey. Umur sekarang kalau tolak dengan 2 tahun yang lepas, umur dia 8 tahun. Itu umur 2 tahun yang lepas. So sekarang umur dia 10 tahun lah. Okey, 10 tolak 2, 8. So Rajis berumur 8 tahun pada 2 tahun yang lepas. So ini persamaan linear. Ini cara kita tulis balik cerita yang asal. Okey. Baik. Okey, next. Okey, latih diri 6.1b. Bentukkan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah bagi setiap yang berikut. Okey, untuk soalan 1A, macam mana kita nak tulis persamaan linear satu pemboleh ubah? Okey. Baik. Baca betul-betul, kena faham ayat dia. Hasil bahagi suatu nombor. Jadi suatu nombor ialah pemboleh ubah. Hasil bahagi suatu nombor dengan 6 ialah 12. So ialah, kamu mesti tahu, ialah mesti sama dengan. Suatu nombor ialah pemboleh ubah. Kamu boleh pilih A, B, C ke sampai Z. Pilih mana satu. Okey. Yang penting dia huruf lah. Huruf tu mewakili pemboleh ubah. So satu nombor, okey, hasil bahagi suatu nombor dengan 6. So, kena ada pemboleh ubah. Contohnya saya ambil X. Okey. Hasil bahagi X bahagi 6 sama dengan 12. Hasil bahagi suatu nombor dengan 6 ialah 12. Atau kita boleh tulis macam ini. X per 6. Bahagi ni tukar jadi per. Sama dengan 12. Okey. Faham? Inilah jawapan dia. Atau okey, saya guna pen lain. Tak mau pakai X pun boleh. Tak semestinya kamu kena guna X. Okey. Nak guna P pun boleh. P per 6 sama 12. Boleh juga. Dua-dua pun betul. Atau nak pakai Q. Q per 6 sama dengan 12. Pun boleh juga. Yang penting mesti huruf dia punya pemboleh ubah. Dan pemboleh ubah mesti kuasa 1. Okey. Sebab dia nak persamaan linear. Okey. Baik. Saya ubah baliklah pen. So, kamu tak semestinya pakai X. Okey. Kamu boleh pilih apa-apa huruf yang kamu mahu. Okey.
Yang penting dia mesti kuasa 1. Baik, untuk soalan B, harga sekilogram ayam ialah RM. Rosita membeli 5 kilogram ayam dengan jumlah bayaran RM40. Okey. So harga sekilo, okey, 1 kilo harga dia ialah, kita pun tak tahu. So ini pun boleh ubahlah. Y. Okey. Kalau 2 kilo, 2 darab Y ini. Maksudnya RM2Y. Kalau 3 kilo, 3Y. 3 kilo, 3 darab Y ini. Jadi 3Y. Okey. So dia beli 5 kilo. So kalau 5 kilo, saya tulis sinilah. 5 kilo bersamaan dengan 5 darab Y, iaitu 5Y. Okey. Rosita membeli 5 kilogram ayam dengan jumlah bayaran RM40. Jadi persamaan dia ialah 5Y sama dengan 40. Ringgit tak payah tulis. Okey. So persamaan dia 5Y sama dengan 40. Maksud dia sini Y dia ini 1 kilo RM8 lah. So 5 darab 8, 40. Itu kalau kita nak cari jawapan. Ini kita bukan nak cari jawapan, kita nak cari persamaan sahaja. Okey. Baik. C. Perimeter sebuah segi 4 tepat. Segi 4 tepat. Kamu kena tahulah segi 4 tepat. Ni saya tak buat tepat ni. Saya ingat sikit. Tak apalah. Okey. Perimeter maksud dia ialah hasil tambah semua sisi 4 ni. Ini tambah panjang, tambah tinggi, tambah panjang atas, tambah tinggi sebelah kiri ni kan. Itu perimeter. Perimeter. Okey. Perimeter sebuah segi 4 tepat dengan panjang 2x cm. Panjang dia 2x. Okey, cm. Lebar 5 meter. Ialah 14 meter. Okey. Ini tambah ini, atas ini pun 2x cm. Tinggi ni 5 meter. Hasil tambah semua ni, perimeter ni ialah 14 meter. Okey. Baik, sini kita tengok yang ada pemboleh ubah sini, ukuran dia dalam sentimeter. Jadi kita tukarkan, ini tak perlu tukar, ini tetap sama. Yang kita nak tukar ialah 5 meter dengan 14 meter. Jadikan dia dalam sentimeter. 1 meter bersamaan dengan 100 cm. Kalau 2 meter, 2 darab 100, 200 cm. So kalau 5 meter, 5 darab 100, 500 cm. Okey. So ini tukar dalam sentimeter, dia akan jadi 500 cm. Ini pun 500 cm. Jadi persamaan dia ialah, okey, hasil tambah. Okey, perimeter ialah hasil tambah 500. Okey, saya ambil yang ini dulu. Tambah 2x tambah 500 tambah 2x. Hasil dia ialah 14 meter. So kalau 14 meter, berapa sentimeter? 1400 sentimeter. So semua ini dalam ukuran sentimeter. Okey. Nak tinggal macam ini pun boleh, atau nak ringkaskan dia pun boleh. Okey. Kalau kita nak ringkaskan dia, macam kita buat algebra, ungkapan algebra dalam bab 5, 500 tambah 500, 1000.
2x boleh tambah sebab dia sebutan serupa. 2x tambah 2x 4x sama dengan 1400. Okey. Atau nak mudahkan lagi, 4x sama dengan 400. Kenapa 400? Sebab 1000 ni bila kita bawa ke sebelah sini dia akan jadi tolak 1000. 1400 tolak 1000 jadi 400. Okey. Kalau nak tinggalkan dalam ini pun boleh juga, tak ada masalah. Okey. Ini masih tetap persamaan linear satu pemboleh ubah. Okey. Nak tinggalkan dalam ini boleh, nak tinggal dalam ini boleh, nak tinggal dalam macam ini pun boleh jawapan. Okey. Okey, itu soalan 1. Okey. Baik, seterusnya soalan 2. Okey, 2A. Tulis pernyataan atas situasi bagi setiap persamaan yang berikut. P tolak 1 sama dengan P tolak 1 sama dengan 6 dengan keadaan P ialah suatu nombor. Okey. So ini adalah pemboleh ubah suatu nombor. Okey. So macam mana kita nak tulis cerita asal? Okey. So cerita asal suatu nombor. Apa suatu nombor ni? Suatu nombor ni ialah P. Okey. Suatu nombor ditolak. Sebab apa ditolak? Ni ada tolak, simbol tolak. Okey. Ditolak dengan 1. Okey. Dengan 1 lah. Okey. Hasilnya ialah 6. Itu cerita asal dia. Okey. So kalau kita tulis dalam matematik, suatu nombor ni kita anggap sebagai P. Okey. P tolak 1, hasilnya ialah 6. So ini dalam bentuk matematik, ini dalam bentuk ayat. Okey. Baik. B. X tambah 10 sama dengan 78 dengan keadaan X ialah markah ujian Edri. So ini markah ujian Edri. Okey. So macam mana kita nak tulis pernyataan asal? Okey. X ialah markah ujian Edri. Okey. So markah sorry. Markah ujian Edri ditambah dengan apa? Dengan 10, hasilnya ialah 78. Macam tu je. Okey. Apa markah ujian Edri ni? Markah ujian ni ialah pemboleh ubah lah, X. Kalau kita nak tambah sini, markah ujian Edri X pun boleh juga, ditambah dengan 10, hasilnya ialah 78. Okey. Baik. 4M sama, soalan C, 4M sama dengan 50 dengan keadaan M ialah jisim sebungkus beras dalam kg. Okey. So 4 M maksudnya 4 darab M. Okey, maksudnya jisim sebungkus beras, okey, iaitu M. Okey, M lah. Okey, kita tak tahu dia berapa berat sebungkus beras tu. So kita anggap dia sebagai pemboleh ubah M didarab. Kenapa didarab? Sorry. Kenapa didarab? Sebab ini M 4M. 4 darab M. 4M. Okey.
didarab dengan 4, hasilnya ialah 50. Macam tu cara tulis. Okey. Ataupun kita nak tulis 4 darab dengan sebungkus beras pun boleh juga. Okey. 4 darab dengan sebungkus beras. Okey. 4 darab dengan jisim sebungkus beras, iaitu M, bersamaan dengan 50. Okey. Ini boleh, ataupun saya tulis jawapan yang selain daripada itu yang boleh diterima juga. Okey. 4 didarab dengan jisim sebungkus beras M. Okey. Hasilnya ialah 50. Ini boleh, ini pun boleh. Sama saja maksud dia. Okey. Jisim sebungkus beras M didarab dengan 4 pun boleh. 4 didarab dengan jisim sebungkus beras M pun boleh. Sama maksud. 4 darab M, M darab 4. Dua-dua jawapan 4M. Okey. Baik. Seterusnya. Habis dah. Okey. Sampai sini saja kelas untuk hari Isnin ini. Okey. Hari ini 21 hari bulan 6. Okey. Saya harap kamu fahamlah apa yang saya ajar hari ini, dan kita akan sambung hari Rabu. Okey, hari Rabu dan juga hari Jumaat. Okey, sekian, terima kasih.